Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Okey, harapnya kamu semua dah bersedia untuk pembelajaran pada hari ini. InsyaAllah hari ini Ustaz akan bentangkan tajuk baru. Okey. Tajuk kita pada hari ini ialah Mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sambil Ustaz mengajar kamu, okey, sila tulis perkataan yang kamu nampak Ustaz tulis kat depan ni. Terkeluar perkataan yang ni, kamu tulis perkataan ni dalam buku sirah satu kamu. Ini sebagai nota kamu. Okay, kita mulakan. Okey. Apa bendanya mukjizat ni? Apa yang dimaksudkan dengan mukjizat? Okey. Mukjizat ni secara mudahnya ataupun maksud dia secara ringkas ialah melemahkan ataupun mengalahkan. Melemahkan atau mengalahkan. Okey. Apa benda pula mengalahkan? Apa maksud dia mengalahkan tu? Okey. Maksud mukjizat yang mengalahkan tadi tu ialah, okey, mukjizat ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada para rasul dan para nabi yang dianugerahkan oleh Allah. Okey. Okey, perkara luar biasa. Okey, mukjizat ialah perkara luar biasa. Benda-benda dahsyat, benda-benda hebat yang berlaku dekat nabi dan rasul dengan izin Allah. Okey. Atau tujuan apa? Kenapa perkara luar biasa tu berlaku? Untuk melemahkan musuh Islam. Itulah tadi mukjizat bermaksud melemahkan. Okey. Apakah tujuan mukjizat diturunkan? Apa tujuan Allah turunkan mukjizat kepada nabi dan rasul? Okey. Pertama, untuk menyokong para nabi dan rasul dengan bukti-bukti yang boleh menutup mulut dan mematikan tindakan golongan kafir. Okey. Maksudnya apa? Kejadian ataupun perkara yang berlaku dekat Nabi tu akan menjadi bukti yang boleh buatkan orang kafir ni, orang Islam yang, orang musuh Islam yang kutuk Islam ni tutup mulut, terkejut, tak boleh nak lawan. Okey. Itulah yang dimaksudkan dengan mukjizat. Itulah tujuan mukjizat. Nak tutup mulut orang kafir. Jadi bukti tentang orang ni ialah nabi, orang ni ialah rasul. Okey. Apa lagi tujuan lain mukjizat diturunkan kepada nabi? Untuk menewaskan tindakan orang kafir. Okey, orang kafir cuba nak serang nabi ke apa, berlakulah satu mukjizat, terus tak jadi, terus terbatal, terus kalah orang kafir tu. Contoh dalam perang. Okey, kamu akan belajar nanti kisah-kisah dalam perang, ataupun kisah-kisah nabi ke apa yang lain. Ada banyak perkara luar biasa yang berlaku nak tolong nabi. Perkara luar biasa yang berlaku tu nak tolong nabi dan juga nak tolong dan juga nak kalahkan orang kafir. Dan last sekali, untuk membuktikan kebenaran ajaran yang dibawa oleh para rasul. Okay, mukjizat ini sebagai bukti bahawa ajaran Islam ini bukan daripada Nabi, tapi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Bukti kebenaran ajaran Islam. Okey. Mukjizat ni kita boleh pecahkan kepada dua bahagian. Okay, secara mudahnya dua bahagian. Hissi, maknawi. Mukjizat hissi, mukjizat maknawi. Mukjizat hissi tu mukjizat yang dapat dilihat dengan mata. Hissi, mata. Mukjizat maknawi pula mukjizat yang difahami maknanya. Okey, Ustaz pecahkan secara ringkas lagi. Okey, mukjizat hissi kita boleh tengok dengan mata. Contohnya apa? Contohnya peristiwa bulan terbelah. Kamu akan belajar nanti. Peristiwa bulan terbelah. Masa tu orang kafir semua nampak depan biji mata dia. Memang nampak jelas
bulan tu terbelah. Dan kisah lain ialah kisah matahari lambat turun. Matahari berhenti. Sepatutnya dah malam dah, tapi matahari tak malam, matahari tak turun, stay je. Okey. Kedua, mukjizat maknawi. Mukjizat yang bukannya kita tengok dengan mata, tapi kita faham maksudnya. Okey, apakah mukjizat maknawi? Okey, ada dua perkara. Mukjizat Al-Quran dan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mukjizat Al-Quran, kalau kamu tengok je Al-Quran, kamu tak dapat apa-apa. Kamu tak rasa kehebatan Al-Quran tu. Okey. Kehebatan Al-Quran tu hanya dapat kamu rasai jika kamu fahami apa yang dimaksudkan dengan Al-Quran. Dan orang yang betul-betul faham Al-Quran sampai dapat merasai kemukjizatannya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk tengok, tapi faham dengan makna. Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa ni tak ada manusia lain yang nampak langsung. Hanya Nabi Muhammad saja yang dapat ataupun merasai peristiwa ni. Okey. Tapi dekat mana mukjizatnya peristiwa ni? Dekat kisah semasa Isra' dan Mi'raj tu. Apa yang disampaikan Nabi kepada semua umat Islam, ada banyak kelebihan, kehebatan, hikmah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, itu saja untuk minggu ni. Okey, ingat kamu belajar tadi maksud Isra' dan Mi'raj. Maksud Isra' Mi'raj pula. Maksud mukjizat. Okey. Kedua, kamu belajar tadi tujuan mukjizat diberikan kepada Nabi dan Rasul. Dan ketiga tadi bahagian mukjizat. Ada 2 bahagian. Okey, itu saja kelas Ustaz pada minggu ni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.